Hai, Assalamualaikum. Nama saya Helmi Azman. Saya adalah champion CP150 tahun 2020. Alright, Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Okay, sekarang saya ada dekat SCK Racing. Tuan Manager, okay lah? Good. Good lah? Vincent? Good. Okay, tadi tengok intro kan? Kita bersama dengan juara 150 kita 2020, Helmi Azman. Okay, apa-apa Helmi? Okay. Okay. Ni kami main jauh ni, semua daripada Penang ni. Semua daripada Penang kita main jauh ni. Okay, no problem. Okay bang, ada soalan? Abang tanya soalan dulu. Semalam kami dah tanya mekanik apa Helmi lah kan? Dan macam-macam jawapan dia bagi, jawapan apa kalau tanya berkenaan jentera lah. Abang nak tanya apa bang? Okey, Assalamualaikum Helmi. Okey, saya kenalkan diri saya. Saya Wan Azli bin Mani daripada Pulau Pinang. Okey, soalan pertama. Helmi pernah menjuarai ERC. Dan yang paling terbaru Capri. Okey. Apa perbezaan perasaan Helmi antara menjuarai ERC dan juga Capri? Okey, perbezaan antara champion ERC dan champion Capri ni memang beza juga bagi saya. Yang pertama kali memang happy, dia tak happy kerana siapa tak happy dapat apa champion. Ya, Satu. betul. So pada dalam ERC, kejuaraan ERC pada 2018, sebab kita orang dah memang target, memang kita orang akan boleh menang dengan tengok jentera pada tahun 2018 boleh bersaing dengan Yamaha semua. So bila hari tahun ni kita champion Capri, agak terkejut juga bagi kami dan tim semua kerana Capri adalah bukan satu perkara yang mudah untuk kita nak champion dengan menggunakan jentera Honda. Tapi macam mana pun kita dah mengatasi, iaitu mekanik pun buat kerja yang sangat bagus, persiapan jentera. So dengan saya sendiri, saya macam kerja keras untuk dapatkan sesuatu dan alhamdulillah akhirnya kita orang berjaya lah dapat champion. Okey, nak tanya lah kan, macam Asia Road Racing kan, Helmi Asia Road Racing dengan Capri. Okey, dia punya dari segi ride tu, Honda race tu, dia banyak yang mana yang susah? Saya dengar apa Helmi kata Capri susah lagi kan? Apa yang susah dekat Capri dan juga kenapa dekat Asia Road macam senang sikit? Okey, Asia Racing satu memang litar dia adalah guna litar semua yang lebar besar. Okey. Iaitu litar tetap. So bila Capri ni ada track kita pakai litar yang kecil dan kadang-kadang mungkin ada litar yang tak tetap. Litar maknanya litar diorang buat di parking atau sebagainya. So bila kita orang dapat tahu tahun ni ada dengan COVID-19, dapat macam agak advantage juga pada tim kita orang, tim Honda SCK. So dapat kiranya berhasil di track yang besar, iaitu track Sepang. So kami pun rasa macam okey, kita boleh boleh ulang balik macam mana kita di ARC 2018 lah. So apa yang jadi memang akhirnya terbukti lah sama. Okey, abang ada lagi? Yang abang rasa nak tanya lah soalan yang Soalan agak maut sikit lah. Agak maut sikit kita bagi bang. Kita main jauh ni. Daripada Penang main jauh ni. Okey, Helmi dah menjuarai CP150 2020. Okey, kebanyakan dunia sukan lah beranggapan bahawa nak mencapai kejuaraan mudah dan untuk mempertahankan kejuaraan tu agak susah. So, apa persiapan Helmi untuk 2021? Okey, memang kita tahu, memang betul macam abang kata tadi, kita nak dapatkan juara sekali tu memang senang. So apabila kita nak kekalkan juara tu bukan satu perkara yang mudah. Tapi macam mana pun, macam side saya seorang rider, saya harus kerja lebih kuat daripada tahun ni. Dan dari segi jentera pun sama juga, mekanik akan terus mencari dan mencari. Itu saja. Helmi sendiri ada motor apa dekat rumah? Motor yang Helmi naik hari-hari on road convoy, Helmi convoy juga kan? Macam kami semua ni, kami memang geng convoy lah. Okay, Helmi ada motor apa kat rumah? Saya ada RS. Okay. Saya ada 125 dan juga Y. Y lah, okay. Sebut dia ada Y. Okay. Sama macam Gareth ni. Sama macam, okay. Okay, motor-motor tu ada up spec tak? Tak ada, just standard je. Wah, macam nampak rider Capri standard dia motor. Motor mana paling Helmi sayang? Antara tiga tu. Ya. Yang paling sayang. Jujur lah, tak apa, tak payah. Saya 125 lah, sebab 125 tu adalah first saya masa saya zaman sekolah, saya menang menang dalam perlombaan. So saya beli dengan duit saya sendiri. Wah, alhamdulillah, okey. Banyak dia punya orang kata pasal activity, kenangan, momen-momen dengan motor tu kan. Ya. Okey, soalan lagi lah. Saya suka bagi soalan lah. Soalan yang macam apa sikit. Apa tengah tunggu soalan satu mau nak keluar. Okey, step by soalan lah. Alright.
setengah orang dia beritahu, okay, rider kat pit dia dah bawa motor tu. Okay, kan ni pernah ada bawa motor yang modi kat luar tak? Masa motor on road yang dah dimodi, spek yang macam kami buat lah 65, pernah bawa tak motor tu? Nak kata tak pernah tu tipu lah. Bawa lah kan. So, saya pernah juga bawa, cuma tapi tak bawa gila-gila macam dalam track, just rasa je. Macam tu. Okay, power dia, motor kat pit yang Helmi bawa untuk race dengan motor yang kat luar yang pemain-pemain buat untuk spek-spek yang macam selalu orang tengok, apa ada beza tak power tu? Bagi saya power dekat luar ni, dorang ya kita tahu memang dorang tak ada law. Okay. Tapi apabila kalau macam dorang pun masuk dalam arena Cup Prix, pemotoran dengan ada regulation, dengan macam-macam ada. Okay. So mungkin agak suka agak dorang nak buat enjin dia sama macam dorang buat kat luar. Itu je. Okay, maksudnya tak sama lah kan, motor Cup Prix dengan motor luar tak sama lah. Tak sama. Tak sama, dia lain. Sebab kita semua tahu spek Cup Prix adalah satu spek yang begitu keluar dengan keluar kilang, iaitu 57. So 57 pun bila kita tengok dari segi speed pun dah lebih kurang macam 63 dekat luar, tambah 5. So sama je. Sama je. So maknanya macam Cup Prix ni punya mengikutkan mekanik dia yang ada standard dia lah. Dia dah capai standard lah. Okay bang, ada lagi? Kita tergamam saya nak bagi soalan. Okey Elmi macam mana semua tahu perbezaan antara Cup Prix dan rempit. Okey, macam mana kita nak ubah seseorang tu daripada rempit menyertai Cup Prix? Maksud dia mungkin pihak-pihak yang tertentu, kerajaan negara kita Malaysia kan, boleh sediakan lebih banyak track ke. Apa pandangan Helmi dengan nak mengubah daripada seorang mak rempit yang mempunyai skill? Sayang kadang anak-anak muda ni dia ada skill, tapi dia tak tahu kat mana tempat dia nak olah skill dia tu. So macam mana minat ubah seorang mak rempit kepada seorang racer? Bagi saya dari segi banyak agak soalan ni keluar pada saya, keluar pada orang tanya saya. So bagi saya kalau tengok pada arena kira Cup Prix pun dulu macam Ahmad Fazli Syam pun kita dapat tahu dia daripada rempit, so dia masuk dalam arena Cup Prix semua kan. So bagi saya itu adalah satu minat yang tersendiri. Memang kita tahu kadang-kadang kat luar dia berani, tapi bila masuk just lita, alamak dia orang macam tak kurang dari segi corner. Sebab main motor ni kira nak jadi satu rider profesional ni bukan senang. Satu, kita kena komitmen kena tinggi, dan juga disiplin, dan macam attitude kita kena jaga juga. So banyak kena ubah kalau nak ni. Tapi dari segi macam abang kata tadi, bila kita ada banyak lebih pada track, bila banyak orang macam bagi peluang pada macam Ahmad Rafiq kat luar sana, adalah satu peluang yang bagus untuk diorang. Sebab macam kita tahu sekarang macam Terengganu sangat aktif dengan Ahmad Rafiq apa, tapi bila kerajaan Terengganu sendiri buat satu track, nampak dah kurang. Sebab kerana diorang dah ada litar sendiri. So bagi saya itu sangat penting dari segi diorang punya masyarakat kat sekeliling tempat. So bagi saya kalau macam contoh negeri Selangor, macam negeri-negeri lain pun perlu ada satu macam inisiatif untuk kita keluarkan buat track supaya macam masyarakat setempat boleh dapat kiranya lepas kagian ke dalam track kan. So macam tu lah. Tapi yang ni bukan daripada rempit bukan. Macam saya sendiri, ayah saya bawa saya daripada umur 8 tahun. Saya start daripada pocket bike. So ayah saya di belut saya sampailah sekarang. So kiranya macam pengorbanan family juga sangat penting lah untuk dalam pemotoran ni. Maksudnya daripada kecil lah, dia kena kalau betul minat kan. Ni pun banyak dah tim-tim racing yang build up dia punya team daripada kecil-kecil lagi. Dia macam daripada umur 8 tahun, 7 tahun, semua untuk Malaysia. Macam Helmi pun membawa, satu masa akan membawa nama Malaysia. Maybe mana tahu MotoGP. InsyaAllah. Okey. Soalan ni pun saya pernah dapat sebenarnya. Okey, dia orang kata Cup Prix ni main saya Helmi pun tahu kot. Cup Prix ni dia main cucuk angin. Macam kalau dekat luar kan, macam geng-geng highway selalunya lah. Okey, dia orang suka guna istilah cucuk angin. Cup Prix guna tak teknik tu? Penting lah sebab satu kita tahu Cup Prix ni kalau kita macam mana pun seorang memang tak akan ada time lah. Bila kalau kita dengan track besar perlukan ada angin. Bila ada track kecil itu hanya skill diri sendiri. So satu Cup Prix ni kalau satu cucuk angin kita memang akan improve. Cucuk angin je kita akan dapat improve time kita dalam 1 second lebih. So sangat banyak. Banyak itu tu. Pentingnya kalau cucuk angin lah. Tapi bila dalam perlumbaan semua sama.
buat time macam mana laju pun dalam track besar, tapi bila race semua tetap sama. Mungkin satu grup depan mungkin sampai 15 biji, 18 biji. Ya, betul lah. So macam kita tengok macam race Capri baru ni pun sangat grup besar juga. Berapa belas biji yang ada di depan kan. So macam-macam boleh jadi. Yang belakang boleh ke depan, yang depan boleh ke belakang. So yang macam dari segi cucuk angin tu memang sangat penting. Memang time banyak untuk improve. Untuk time lah sekiranya orang kata apa, improve cucuk angin tu untuk timing lah. Timing lah. Daripada belakang boleh ke depan, yang depan boleh jadi ke belakang. Okey. Okey, soalan kedua terakhir lah kan. Ada tak musuh Helmi dalam kita tu? Oh, ni sensitif ni. Masa dia, tu yang kita soalan maut tadi ni. Lama lah musuh lah. Okey, semua dunia tahu. Okey, Datuk Lee Chong Wei, musuh dia adalah Lindan. Setiap atlet ni, rider pun dia kategori atlet lah. Dia akan ada musuh untuk dia saingi. Macam idola is idola. Yang musuh yang akan menyaingi kehebatan tu. Maksudnya Helmi nak beat. Memang Helmi daripada dulu nak aku nak beat dia ni. Ada tak? Okey, memang bagi saya benda tu memang sukan dia. Macam saya pun sendiri ada. Banyak, bukan saya hanya cakap satu orang rider yang dimusuh, tapi banyak rider perlu bermusuh juga bila dalam track. Kita macam cakap musuh-musuh tapi sportsmanship kita kena ada. So macam mana pun kita saing secara sihat. So tak ada macam saya macam cara potong atau sebagainya. So bagi saya musuh tu kalau saya nak petik nama seorang-seorang memang banyak juga. Banyak ni. Bagi saya banyak sebab kita berlumba dengan saingan sama sendiri kan. So bagi saya tak mungkin kalau satu sukan tu tak ada musuh dan untuk kita bersaing. Sebab masalah ni pun Helmi dah ada di atas. So mana secara tak langsung Helmi akan menerima seorang musuh yang akan menyaingi Helmi Azman di 2021 punya tahun. So persiapan Helmi untuk menerima musuh. Musuh maksud dia dalam mita, di luar kawan, friend. Macam contoh kita cakap tadi, macam contoh apa yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei dan juga Lindan. Bermusuh di gelanggang tetapi di luar mereka adalah kawan yang cukup rapat. Sampai Datuk Lee Chong Wei sakit pun Lindan bawa pergi berubat. So Helmi mungkin akan menerima apa yang dilalui oleh Datuk Lee Chong Wei. Adakah Helmi bersedia dengan situasi itu? Situasi itu adalah sama dengan saya sekarang. Sebab saya sekarang semua orang tahu kalau dunia pemotoran dalam Malaysia Capri atau Asia Racing, semua yang tahu kira saya dan sama rakan saya iaitu Azrai Anwar daripada tim UZ Racing. Saya dengan dia adalah macam kata dah macam Upin dan Ipin, kadang-kadang ada kata adik-beradik. Tapi macam mana pun saya dengan dia macam tu juga. Saya tetap saya. Bila keluar kawan tetap kawan. So bagi saya macam saya dengan Azroy bila bersaing pada tahun ni, saya pun tak expect yang saya overall pada tahun ni. Sebab satu, bila sambung lagi 4 round yang terakhir, point saya agak jauh juga dengan Azroy Akib. Dalam 15 point tak silap saya. So begitu jauh juga. Tapi macam mana pun saya cakap dengan tim, sabar, saya hanya nak minggu ni saya datang, saya bukan hanya nak fikir overall, tapi saya datang saya nak target untuk menang race saja. So alhamdulillah bila dapat kiranya 3 race saya dapat 2 race saya dapat menangi perlombaan dan 1 race podium dan 1 race saya dalam top 5. So itu amat bersyukur untuk saya dan untuk tim dapatkan satu result yang agak orang kata apa? Terkejut. So macam mana pun saya terima kasih kepada tim saya kerana dia yang bekerja keras untuk sepanjang perlombaan tu. Okey, last soalan kot dia bagi. Okey, last soalan. Okey, last soalan lah. Alright, Helmi pernah fight dekat Asia Road kan? Asia Road tu maksudnya dia punya rider tu daripada segi Asia kan? Ya, betul tak? Maksudnya rider macam-macam background. So Helmi fight dengan dia orang tu dengan rider dalam Malaysia, ada beza tak? Maksudnya macam mungkin rider di negara lain dia punya style dia lain ke? Ada beza ke? Ataupun Helmi macam sama je macam rider Malaysia? Maksudnya ada rasa berbeza tak fight dengan orang lain? Rider Indon ke rider Memang kiranya kalau nak katakan rider Malaysia dengan rider luar sangat beza lah. Beza dia satu, okey kita bagi satu contoh. Macam saya dulu fight overall 2018, saya race di Indonesia. Indonesia ni rider style ni walaupun dia lain team, tapi kesukaan macam mana, semangat kenegaraan diorang tu kuat. Walaupun diorang tak kira diorang datang daripada Honda ke atau Yamaha, tapi bila diorang bersaing Indon sama Indon, nampak negara lain, so diorang akan macam okey, diorang kacau. So maknanya itu satu respect saya dengan negara Indon. Diorang punya semangat kenegaraan diorang kuat. Tapi macam negara lain pun sama juga, diorang fight tetap fight. So agak
kasar juga dorang punya fight. Beza dengan riding kasar. Malaysia Capri. Sebab kiranya kalau Asia ni memang kita tahu Indon, Thailand, Vietnam, apa lagi? Jepun. Dan dulu masa saya race ada juga teammate saya sendiri iaitu daripada Australia pun bersaing juga. Okay, so memang bagi saya sangat pengalaman saya di Asia memang sangat indah. So saya bawa ke Capri, macam mana saya gunakan yang sebaik mungkin pengalaman saya sepanjang di Asia. Okey. Soalan terakhir tadi daripada Gareth, sekarang daripada saya. Soalan agak maut, Elmi kena jawab Boleh. dengan jujur dan ikhlas. Masa champion bersama SK, apa Elmi rasa produk SK? Barang-barang SK tu apa Elmi rasa? Penggunaan jentera barang-barang daripada SK, produk SK. Okey, memang Soalan maut tu kena jawab. dari segi produk SK kami memang banyak R&D tau. So bila sebelum perlumbaan, dalam perlumbaan kami akan test satu persatu barang. Bukan sahaja dari segi orang kata ingat head, tapi macam-macam dari segi throttle body, dari segi orang kata TPS, dari segi cam, block dan juga macam-macam lah kiranya produk SK yang cuba keluarkan. Tapi alhamdulillah semua yang diorang bawa semua adalah positif. So saya sangat terima kasih pada bos saya sendiri iaitu Suci Kiong yang cuba still macam orang kata apa, dia still mencari apa lagi kurang, apa lagi tak cukup. So bagi saya produk SK sekarang dengan saya yang test sendiri sangat bagus lah dalam proses yang tengah berjalan lagi untuk maju ke hadapan. Maju lagi ya. Okey, so settle dulu kita punya TV santai ya. Okey. Alright, ngam ah. Okey. Cun ah. Alright. Okey, so terima kasih Elmi Azman sebab sudi menjawab persoalan kami. Soalan memang tak formal lah, kami main soalan TV santai. Okey, ngam ah. Okey, semoga berjaya di tahun 2021. Gimana nak ucapan apa? Gulak. Buat yang terbaik. Kami sesa menyokong insya-Allah. Right, ngam.